Assalamualaikum dan salam with care. Kembali lagi ke rancangan Written with Care, We Care, We Manage. Rancangan terbitan My Future Jobs Broadcast Center yang dibawakan khas kepada anda oleh cawangan Written to Work, bahagian perkhidmatan pekerjaan, Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Saya Nabilah binti Ahmad, pengacara anda untuk episod keempat Written with Care. Apa khabar penonton di luar sana? Harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bagi penonton yang pertama kali menonton rancangan Written with Care, program ini bertujuan untuk memberi maklumat lanjut mengenai program Written to Work RTW Perkeso dan juga jenis-jenis perkhidmatan yang disampaikan menerusi program ini. Ditubuhkan semenjak tahun 2007, program RTW Perkeso adalah satu program untuk membantu pencarum perkeso yang mengalami hilang upaya dan mengalami penyakit untuk kembali semula bekerja. Dengan perkembangan semasa, program RTW juga telah melebarkan lagi perkhidmatan dalam pelbagai aspek. Pada episod kali ini, kami menjemput 4 tetamu jemputan. Bagi segmen yang pertama, tetamu jemputan kita adalah Ketua Unit Kemudahan Rehabilitasi dan Pembangunan Sumber Manusia Cawangan Written to Work RTW, iaitu Encik Muhammad Shakir bin Encik Muhammad Saad. Apa khabar Encik Shakir? Baik, Alhamdulillah Puan Nabilah. Okey. Terima kasih. Jadi Encik Shakir, untuk episod keempat ini saya mempunyai beberapa soalan lah. Okey, yang mana bersesuaian untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu tambah nilai pensijilan pengurusan hilang upaya. Ya. Okey. Untuk soalan yang pertama, bolehkah Encik Shakir memberi sedikit pengenalan tentang program Certified Disability Management Professionals ataupun dikenali sebagai CDMP kepada para penonton dari segi objektif, faedah dan proses CDMP itu sendiri? Baik. Terima kasih Puan Nabilah atas soalan tersebut. Certified Disability Management and Professional atau CDMP merupakan satu pensijilan yang kita kata yang well known atau yang dikenali ramai di peringkat antarabangsa lah. Okay. Ianya adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh National Institute of Disability Management and Research Canada bagi menghasilkan satu modul dan juga peperiksaan untuk pensijilan profesional ini. Ianya adalah satu kita kata sijil persijilan profesional yang dikenali di negara-negara maju lah. Okay. Di contohnya di Canada, di United Kingdom, juga di Germany. Negara-negara tersebut banyak dan aktif lah dalam ataupun terlibat dalam CDMP ini, persijilan profesional ini. Dan di Malaysia kita mula mengguna pakai modul dan juga peperiksaan untuk persijilan profesional CDMP ini sejak 2010, di mana kita telah adakan kerjasama dengan National Institute of Disability Management and Research Canada sebagai pemilik kepada CDMP ini. Dan pada permulaannya pada 2010 itu kita telah mula melatih 40 orang pengurus kes kita, pengurus kes perkeso untuk diberi pendedahan seterusnya menduduki peperiksaan untuk CDMP ini. Dan hasil daripada peperiksaan tersebut 15 orang daripada pengurus kes perkeso yang telah berjaya dipersijilkan dengan CDMP ini lah. Boleh dikatakan mereka ni first 15 ataupun 15 orang yang pertama yang certified di Malaysia lah pada waktu tu. Okey, dan masa berlalu, tahun demi tahun Perkeso telah meneruskan kerjasama tersebut. Jadi kita telah adakan almost sehingga Ogos ini hampir 16 sesi peperiksaan CDMP, latihan persijilan CDMP ini, dan melibatkan almost ataupun lebih daripada 700 peserta. Yang menariknya, peserta ini bukan daripada Perkeso sahaja. Peserta ini melibatkan juga pakar-pakar ataupun doktor-doktor perubatan daripada
hospital-hospital kerajaan dan juga daripada JPA pun kita ada wakil, daripada panel-panel rehabilitasi kita. Dan juga yang menarik lagi, kita telah mula memperkenalkan CDMP ini kepada negara-negara rantau Asia Tenggara. Kepada rakan-rakan kita yang profesional di luar sana, yang daripada negara rantau Asia Tenggara. Sebagai contoh, daripada Indonesia kita telah certifiedkan empat orang daripada kaki tangan BPJS. Kemudian kita juga telah baru-baru ini kita telah adakan peperiksaan dan latihan kepada rakan-rakan kita di Brunei, Filipina dan juga daripada Singapura. Itu menarik untuk saya highlightkan di sinilah bahawa Perkeso telah mula menekankan aspek profesionalisme ni dalam proses pengurusan hilang upaya menerusi program Return Perkeso. Dan kita bukan setakat kita berada ataupun kita mempromosikan benda ini kepada anggota Perkeso sahaja, tetapi kita telah memperkenalkannya ataupun mempromosikan kepada negara-negara rantau Asia Tenggara yang lain. Itu sedikit sebanyak tentang CDMP. Okey, soalan yang seterusnya Encik Syakir, apa kepentingan Certified Disability Management Professionals ini ataupun dikenali sebagai CDMP sehingga Perkeso mengguna pakai modul ini? Okey, dari sudut kepentingan CDMP itu sendiri, Puan Nabila, kalau kita lihat mengapa Perkeso berminat ataupun menjalankan kerjasama dengan NIDMA ni untuk mengambil dan mengguna pakai CDMP ini, pertamanya kerana pensijilan CDMP ni kita kata bukan sekadar untuk proses pengurusan hilang upaya fizikal saja, kita katakan. Ia adalah satu modul yang menyeluruh di mana proses pengurusan hilang upaya yang didedahkan, dibentangkan di dalam modul CDMP ini menyeluruh sehingga melihat kepada setiap aspek, termasuklah aspek pekerjaan, dan ia menepatilah dengan kita kata matlamat ataupun objektif program Return to Work Perkeso itu sendiri. Jadi daripada situlah kita tengok bahawa setelah beberapa tahun kita lakukan peperiksaan pensijilan anggota-anggota Perkeso ni, terutamanya lah pengurus kes Perkeso, kita boleh lihat dari sudut jumlah lah, kalau nak tengok dari sudut objektif ataupun dari sudut outcome, kita boleh tengok jumlah mereka yang telah kembali semula bekerja almost boleh katakan melebihi 40,000 sehingga kini yang kita bantu dalam program Return to Work. Selain daripada itu, kita tengok dari sudut nilai, etika, cara kerja pengurus-pengurus kes kita, agak kita kata dari masa ke semasa telah meningkat, bertambah baik dengan adanya pendedahan modul-modul CDMP ini. Dan juga kita tengok juga selain daripada itu, kita kata kreativiti, inovasi daripada pengurus-pengurus kes kita memang menakjubkanlah bila mereka didedahkan dengan modul-modul dan juga elemen-elemen di dalam CDMP ini sendiri. Okey, so yang saya dapat rumuskan, maksudnya CDMP ni sendiri ataupun Certified Disability Management Professionals ini ataupun dikenali sebagai CDMP mempunyai impak yang sangat besar di dalam Perkeso itu sendiri. Betul. Jadi macam mana pula impak CDMP ni terhadap masyarakat khusus ni? Okey, kepada masyarakat kita melihat dari sudut CDMP itu sendiri, kalau kita tengok secara tidak langsung lah dengan penyertaan ataupun pelibatan pengurus-pengurus kes kita dalam menguruskan CDMP, dalam menguruskan program pengurusan hilang upaya Return to Work Perkeso ni, kita boleh lihat dari sudut dia punya, macam saya kata tadi lah, kualiti pengurusan kes. Selain daripada tu, CDMP ini sendiri telah menjadi, kita panggil kita ke arah sebenarnya untuk menjadikan CDMP ini sesuatu pensijilan yang diiktiraf di peringkat Malaysia itu sendiri,
dengan kita cuba sekarang dalam proses libat urus dengan MQA untuk menjadikan persijilan ini lebih diiktiraf di peringkat Malaysia itu sendiri. Dan kita juga telah membuka dan banyak penyertaan kepada majikan-majikan dan juga panel rehabilitasi kita untuk terlibat sama untuk mengambil atau mempersijilkan anggota-anggota mereka di dalam program ataupun persijilan CDMP ini. Kalau secara langsungnya kalau kita tengok kesannya bagi mereka ataupun panel-panel rehabilitasi yang ada anggotanya yang telah dipersijilkan dengan CDMP ini, kita tengok mereka punya matlamat, objektif gagasan mereka ni selari dengan kita punya gagasan pengurus kes kita. Jadi kalau mereka adakan atau mereka berbincang, kita kata mereka adakan plan rehabilitasi. Jadi mereka, kita kata dia orang punya objektif mereka tu satu. Jadi kita kata mudahlah untuk pengurus-pengurus kes kita untuk berbincang dan juga menghasilkan satu outcome yang terbaik untuk pesakit ataupun peserta return to work program kita. Okey, sangat besar impaknya sebenarnya. Betul. Encik Syakir. Okey, jadi Encik Syakir, jika penonton di luar sana berminat, apakah cara ataupun medium untuk mereka mendaftar untuk mendapatkan CDMP? Okey, kepada yang berminat untuk mengikuti program persijilan CDMP ini, boleh terus hubungi saya di nombor telefon dan alamat yang tertera yang di bawah ni. Dan juga mudahnya boleh terus kita kata masuk ke website rtwsokso.perkeso.gov.my rtwsokso.perkeso.gov.my. Okey. Okey. Dan yang terakhir sekali, apakah pesanan Encik Syakir kepada semua penonton di luar sana berkaitan dengan CDMP? Okey, saya ingin mengajaklah semua penonton yang melihat ataupun yang mengikuti siaran ini untuk sama-sama terutamanya lah profesional yang terlibat secara langsung dalam pengurusan hilang upaya, dalam pengurusan kes-kes OKU. Okey, untuk sama-sama kita tingkatkan kita punya tahap pengurusan kita tu ke arah lebih yang profesional, yang lebih diiktiraf di peringkat antarabangsa yang certified internationally. Dan terutamalah fisioterapis, occupational therapist dan juga tidak lupa kepada pengurusan sumber manusia. Mereka juga adalah ataupun subject matter ataupun target yang kita harapkanlah mereka sama-sama untuk dipersijilkan dengan CDMP ini, supaya kita kata bila berlaku saja proses ataupun kemalangan hilang upaya tadi, proses pengurusan hilang upaya tadi dapat dilakukan dengan cara terbaik dan memberi manfaat kepada semualah, kepada pekerjanya, kepada majikannya sendiri dan juga kepada syarikat insurans tersebut. Okey, terima kasih Encik Syakir atas pengkongsian Encik Syakir berkaitan CDMP pada hari ini. Okey, apa yang saya dapat rumuskan, perkongsian yang sangat bermanfaat bukan sahaja pada semua warga Perkeso, malah kepada semua masyarakat Malaysia khususnya. So, baiklah, kita akan berehat seketika sebelum ke segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.
Terima kasih kepada penonton di luar sana kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Return with Care, We Care, We Manage. Untuk episod keempat kali ini dengan tajuk Tambah Nilai Pensijilan Pengurusan Hilang Upaya. Untuk segmen pertama tadi, kita telah menyentuh mengenai Certified Disability Management Professionals ataupun dikenali sebagai CDMP. Kita telah mengetahui dari segi objektif, kepentingan dan juga impak menerusi persijilan CDMP, dan untuk segmen kedua ini kita akan meneramah anggota dalaman Pekeso yang telah lulus dengan jayanya akan persijilan Certified Disability Management Professional CDMP ini. Bersama saya pada hari ini juga adalah calon luar iaitu Dr. Wan Arnidawati binti Wan Abdullah, pensyarah kanan Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Apa khabar Cik Isni? Alhamdulillah, sihat walafiat. Apa khabar Dr. Wan? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Baiklah, saya mempunyai beberapa soalan untuk diajukan kepada Cik Nur Isni dan Dr. Wan. Okey, untuk soalan pertama kepada Dr. Wan ya. Okey, bagaimanakah doktor mengetahui tentang persijilan CDMP ini? Terima kasih Puan Nabila. Okey, sebenarnya memandangkan saya dalam bidang disability, jadi saya selalu menghadirilah program-program yang dianjurkan oleh Pekeso. Jadi setiap program selalu diletakkanlah akan dapat mata CPD bagi mereka yang mempunyai CJ CDMP. Jadi buat saya tertanya-tanya lah apa benda CDMP ni. Jadi bila saya buat research, wah saya rasa menariknya ada standard persijilan khas untuk pengurusan hilang upaya. Okey, jadi rasa macam nak tahu lebih lanjut. Jadi saya pada asalnya saya ingatkan CJ ni hanya boleh diambil oleh staf Pekeso lah, memandangkan mereka yang akan menguruskan pekerja hilang upaya. Jadi saya cuba kontak Urusetia Puan Shima, tanya adakah boleh macam calon luar untuk ambil juga. Jadi bila dimaklumkan yang boleh ambil, jadi saya rasa macam wah nak try lah ambil kan, sebab saya dalam bidang yang sama. Jadi untuk menambah ilmu saya jugalah Puan Nabila. Okey, itu. Sangat menarik ya. Okey, soalan yang kedua, soalan ini untuk Cik Nur Isni dan juga Dr. Wan. Okey, tapi saya minta mohon kerjasama Dr. Wan untuk menjawab ini terlebih dahulu. Apakah kepentingan Dr. Wan untuk menduduki Certified Disability Management Professionals ini? Okey, sebenarnya untuk CDMP ni, saya pada awalnya lah saya rasa macam nak mencabar diri saya sendirilah, sebab bila saya dalam bidang ni, apa yang saya tahu pasal disability kan, pengurusan hilang upaya. Jadi itulah pada awalnya. Jadi bila itu personal satisfaction lah. Tapi bila untuk dalam kerjaya, memandangkan saya juga di UPM, saya sebagai penyelaras unit perkhidmatan sokongan orang kurang upaya kan. Jadi untuk unit ni kami lebih tertumpu kepada pelajar dan staf OKU. Jadi kami belum lagi melihat kepada staf yang belum menjadi OKU. Jadi bagi saya CDMP ni sangat penting lah untuk kita melihat macam mana kita nak menguruskan dari segi hilang upaya tu. Jadi terdapat jugalah kes-kes di mana pekerja ataupun pelajar yang sebelum masa mendaftar, sebelum ni dia bukan OKU tapi mempunyai penyakit atau kemalangan, jadi OKU, dan masa tu macam saya pun buntu lah, tak tahu kan. Jadi bila adanya CJ CDMP ni, insyaAllah lah banyak saya belajar daripada CDMP. Okey, macam mana pula dengan Cik Nur Isni? Alright, saya percaya setiap tindakan seseorang itu adalah berdasarkan sasaran dan juga kehendak diri masing-masing. Jadi jika Puan Nabila bertanya kepada saya, of course, first thing first,
kita nakkan yang terbaik untuk kita punya orang berinsurans. Jadi menerusi CDMP ini, kita boleh teroka lagi apa ilmu yang kita dapat dalam CDMP, and then kita boleh give back to the orang berinsurans Pekisu. Untuk secondly, saya berfikir we never know what future holds for us. Mungkin di masa hadapan nanti saya inginkan peningkatan dalam career enhancement saya. Mungkin di masa hadapan nanti saya akan diberikan pengkhususan pekerjaan atau tugasan untuk diri saya. Oleh itu saya ambil CDMP ini adalah sebagai langkah untuk persiapan masa hadapan. Macam itulah. Okey, untuk soalan yang seterusnya, saya nak bertanyakan kepada Encik Nur Isni dan juga Dr. Wan lah. Apakah impak CDMP ni terhadap tugasan kerja masing-masing? Boleh Encik Nur Isni jawab dulu? Alright, boleh. Okey, sebenarnya impak CDMP ni kita kena tahu pelan perancangan pemulihan hilang upaya ini dia bersifat dinamik dan juga dia bersifat kreatif. Seseorang pengurus kes itu pelan perancangan dia tak akan sama dengan pengurus-pengurus kes yang lain. Dia berubah-ubah bergantung kepada ilmu pengetahuan masing-masing. Oleh itu menerusi CDMP ini kita boleh explore more apa lagi, macam mana dekat luar negara pengurusan hilang upayanya, and then kita terapkan masuk untuk orang berinsurans kita dekat sini. Dari situ kita boleh bagi pengurusan hilang upaya yang terbaik untuk orang berinsurans kita. Macam mana pula dengan Dr. Wan? Okey, terima kasih Puan Nabila. Okey, untuk saya sebab saya di universiti, jadi macam kumpulan sasar saya adalah lebih kepada pelajar dan juga staf lah. Jadi impact CDMP tu bagi saya bila saya dah belajar berkursus sebelum menduduki peperiksaan CDMP tu, jadi banyak ilmu yang saya dapat terap dalam kerjaya saya sebenarnya. Jadi selain daripada sebagai pensyarah kita mengajar kepada pelajar-pelajar, memberi input kepada pelajar, membuat research, tapi selain daripada tu kita juga boleh memantapkan lagi lah pengurusan universiti. Dari segi macam mana nak berkomunikasi dengan pelajar, dengan staff, macam mana nak mendedahkan mereka dengan adanya satu sistem pengurusan hilang upaya di UPM. InsyaAllah kita akan cuba perluaskan perkhidmatan sokongan untuk OKU di OKU dan juga bukan OKU di UPM. Jadi maksudnya pekerja dan staf, pekerja dan pelajar akan tahulah sekiranya mereka mengalami apa-apa kemalangan atau penyakit yang boleh membawa mereka kepada hilang upaya, mereka ada tempat untuk dituju, insyaAllah. Jadi apa yang saya boleh rumuskan dekat sini, kita nampak kepentingan CDMP ni bukan sahaja dalam kalangan pencarum pekeso, tetapi juga untuk di kalangan pelajar-pelajar dan juga petugas-petugas universiti. Okey, soalan seterusnya untuk Cik Isni. Pada pendapat Cik Isni, mengapa program CDMP ni penting? Okey, pada pandangan saya, pada pendapat saya, program CDMP ini penting disebabkan sebagai seorang pengurus kes, tak ada lagi betul-betul persijilan yang kita boleh dapat. Maksudnya kalau para majikan, para orang-orang luar nak berurusan dengan PKSU, dia kena ada macam certified betul-betul kan. Jadi dekat sinilah pensijilan ini betul-betul boleh meyakinkan orang-orang yang luar sana nak bekerjasama dengan kita. Kalau seseorang tu dah ada certification, jadi orang-orang macam ni lagi kita percaya untuk berurusan. Selain itu, ilmu-ilmu daripada CDMP ini also kita boleh dapat, and then kita boleh terapkan dalam pengurusan hilang upaya kita yang memang kita buat dekat PKSO ini, supaya orang-orang berinsurans ini boleh balik bekerja dengan awal, cepat dan juga selamat. Okey, sangat menarik ya. Kita boleh nampak banyak kebaikan CDMP ni. Terutamanya macam saya cakapkan tadi, terutamanya kepada kita punya pencarum dan juga masyarakat luar khususnya. Jadi untuk soalan yang terakhir, apakah pesanan Cik Isni dan juga Dr. Wan kepada para penonton kita? Silakan Dr. Wan. Okey, untuk CDMP ni saya menyerulah kepada semua pekerja-pekerja yang ada kaitan dengan
orang kurang upaya ataupun yang mana tapi saya fokuslah kepada universiti sebab sekarang setiap universiti awam ada mempunyai disability unit. Jadi saya menyuruh kepada semua universiti kalau boleh cuba untuk ambil sijil CDMP ni, kerana sepanjang kita belajar untuk sebelum menduduki peperiksaan tu banyak sangat ilmu-ilmu yang kita dapat. Okey, bukan hanya kepada pengurusan pelajar dan juga staf orang kurang upaya, tapi macam mana dari segi interaksi, macam mana dari segi kita nak teruskan rehabilitasi. Jadi banyak sangat ilmu dia lebih kepada application. Jadi sangat penting lah. Kalau kita belajar ni hanya teori, okay? Tapi ini lebih kepada macam mana kita nak gunakan. Okay? Terima kasih Dr. Wan. Okay, macam mana pula dengan Cik Isni? Okey, kalau di kesempatan ini saya mengajak rakan-rakan sekerja saya, pengurus kes, penolong pengurus kes, pegawai eksekutif, pegawai takbir, para majikan, jurupeli anggota, cara kerja, doktor-doktor untuk sama-sama mengambil pensijilan Certified Disability Management Practitioner disebabkan melalui pensijilan ini bukan sahaja memberi kebaikan kepada kita, also memberi kebaikan untuk kita punya stakeholders, khususnya orang berinsurans berkisar. Okey, terima kasih kepada Cik Nur Isni dan Dr. Wan Midawati di atas perkongsian sebagai peserta yang telah berjaya di dalam menduduki Certified Disability Management Professionals ini. Saya pasti dengan perkongsian sebentar tadi akan menjelaskan kepentingan CDMP ini dan sekaligus dapat menarik para peserta luar untuk mendaftar CDMP. Baiklah, kita akan berehat seketika sebelum ke segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana, kembali lagi sebentar lagi. Hai, nama saya Roslinda Joanis. Saya daripada Pejabat Perkisar Segamat. Secara keseluruhan berkaitan dengan kursus CDMP ini, saya dapati kursus ini sangat membantu di mana lecturer telah memberikan taklimat yang sangat baik. Lebih faham lagi apabila kami berkumpul bersama-sama mempelajari practicality tentang CDMP ini. Berkaitan dengan exam, saya ingat officer yang diberikan tanggungjawab untuk membantu kami dalam persediaan CDMP ini sangat baik sekali. Mereka telah memberi soalan-soalan yang sebagai persediaan, walaupun soalan dia tidaklah banyak, tetapi saya rasa in future kalau ada soalan yang lagi lebih mencabar pemikiran kami, lagi lebih baik. Assalamualaikum, salam S4P. Saya Muhammad Fauzi bin Yusof, pegawai takbir di PPN Sabah. Secara keseluruhannya, alhamdulillah saya telah menjalani kursus CDMP selama 3 minggu secara komprehensif dan juga dan minggu ini juga adalah minggu ulang kaji untuk exam. Alhamdulillah, kenapa saya memilih untuk menduduki exam CDMP ni walaupun saya bukan seorang pengurus kes, sebenarnya sebagai seorang anggota Perkisar, pegawai Perkisar dan juga seperti misi kita penaja keselamatan sosial yang unggul dan cemerlang, saya perlu tahu bagaimana pengurusan disability management di Perkisar ni. Alhamdulillah, ilmu yang diberikan yang saya dapat di kursus CDMP ni sangat banyak dan saya pun sharing walaupun kepada orang berinsurans mengenai tanggungjawab saya sebagai anggota Perkisar dan kepada masyarakat awamnya. Terima kasih kepada para penonton di luar sana kerana masih setia bersama kami di dalam rancangan Written with Care, We Care, We Manage dalam episod keempat dengan tajuk Tambah Nilai Pensijilan Pengurusan Hilang Upaya. Untuk segmen ketiga dan terakhir ini, kita akan bercerita tentang salah satu kursus di cawangan Return to Work RTW yang dikenali sebagai Short Beginner Course.
Untuk tetamu jemputan kita pada hari ini adalah Cik Famizah Ashikin binti Azman, iaitu kita punya Disability Management Specialist ataupun DMS yang mengendalikan kursus ini. Apa khabar Cik Famizah? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya untuk hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, kita mempunyai beberapa soalan untuk diajukan kepada Cik Famizah ya. Okey, soalan yang pertama, bolehkah Cik Famizah berikan sedikit pengenalan berhubung Short Beginner Course Cawangan Return to Work RTW Perkeso dari sudut objektif, faedah dan proses? Okey. Right, terima kasih Puan Nabila untuk soalan tu. Okey, untuk program Short Beginner Course ni kita katakan dia sebagai adalah program Beginner Course for Disability Management di mana kita beri pendedahan kepada para pelajar berkenaan dengan pengurusan hilang upaya. Selain daripada itu, kita juga memberi pendedahan kepada sistem jaringan sosial yang diperkenalkan oleh Perkeso serta memberi pendedahan juga kepada para pelajar berkenaan dengan pengurusan hilang upaya secara efektif, profesional dan juga komprehensif sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Cawangan Return to Work Perkeso sendiri. Okey. Jadi siapakah kumpulan sasaran kita, terutamanya kita punya target population untuk Short Beginner Course ini, Cik Famizah? Okey, untuk kumpulan sasaran bagi program Beginner Course ini adalah dari pelajar universiti awam dan juga swasta, iaitu daripada bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan, fizioterapi, terapi cara kerja dan juga pengurusan sumber manusia, dan juga ia terbuka juga kepada para pelajar yang ingin ada nilai tambah selain daripada bidang yang mereka ambil di universiti. Okey, boleh Cik Famizah terangkan dari segi impak dan kepentingan Short Beginner Course yang dianjurkan oleh Cawangan Return to Work ini, terutamanya kepada pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta? Okey. So untuk impak dan juga kepentingan bagi program Beginner Course ni adalah satu ni untuk kebolehpasaran para pelajar. Okey, di mana mereka untuk di luar, di industri lah, okay, di industri supaya mereka ada, orang kata bila kita masuk ke industri, mereka ada something pengetahuan ataupun ilmu lain selain daripada bidang mereka. Dan selain itu juga kita untuk mempromosikan pengurusan hilang upaya ini di kalangan masyarakat, di kalangan terutamanya daripada pelajar universiti dan juga apabila mereka keluar daripada universiti, mereka bawa ilmu itu di industri dan praktikkan. Okey, daripada apa yang saya fahami daripada penerangan Cik Famizah berkaitan dengan Short Beginner Course yang dianjurkan oleh Return to Work ini, ia dapat memberi salah satu added value kepada semua pelajar-pelajar universiti, terutamanya dalam pengurusan hilang upaya di Malaysia khususnya. Okey, untuk soalan terakhir kita, sekiranya pelajar institusi pengajian tinggi ingin mendaftar untuk mengikuti program Short Beginner Course ini, apakah cara ataupun medium untuk mereka membuat pendaftaran? Okey. So untuk pendaftaran pelajar sekiranya berminat untuk join program Beginner Course ni, so kita ada boleh hubungi saya Famizah Ashikin Azman di alamat email ashikin.azman@perkeso.gov.my ataupun kepada Puan Syazwina binti Nizam, okey, di syazwina.nizam@perkeso.gov.my. So dan juga kami juga ada edarkan flyers kepada universiti awam dan juga universiti swasta lah, supaya sekiranya mereka berminat, so mereka boleh kontak kami untuk proses seterusnya. Okey, terima kasih Cik Famizah. Kita juga. sudah sampai di penghujung episod kita pada hari ini. Sebelum itu, kita mempersilakan Cik Famizah untuk menyampaikan pesanan kepada para penonton kita. Okey. So pesanan saya adalah sama-sama kita untuk mengembangkan lagi bidang pengurusan hilang upaya ini supaya diketahui oleh masyarakat, okay, dan juga sebagai salah satu bidang yang saya rasa perlu diterokai oleh para pelajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Famizah kerana sudi bersama kami dalam episod keempat Return with Care dengan tajuk Tambah Nilai Pensijilan Pengurusan Hilang Upaya.
Terima kasih juga kepada semua penonton kerana bersama kami hingga ke akhir rancangan. Teruskan setia bersama kami di episod kelima dengan perkongsian yang lebih menarik dan jadikan Written with Care tontonan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita khususnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel RTW Sokso bagi mengikuti episod Written with Care yang seterusnya. Layari laman sesawang dan media sosial kami untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Saya Nabilah binti Ahmad. Assalamualaikum dan salam with care. We care, we manage. Menariknya minggu ini, episod kelima, konflik kerja, psikologi dan WSI, penyelesaian anda. Bersama tetamu jemputan Ketua Unit Sokongan Psikologi dan Kesejahteraan Sosial, Written Tour RTW, Encik Abdul Muiz bin Abdul Halim dan Ketua Unit Integrasi Kerja Written Tour RTW, Puan Zarid Afzan binti Zainal dalam merungkai fungsi unit mereka. Contoni episod yang kelima, konflik kerja, psikologi dan WSI, penyelesaian anda pada 4 November 2022 hari Jumaat pukul 8 malam di YouTube RTW Sokso.